أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya, zikir yang diucapkan penghantar jenazah disunatkan untuk menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memikirkan tentang apa yang akan ditemui oleh jenazah yang dihantarnya serta hasil terakhir yang akan diperolehinya, dan bahawa kubur adalah akhir dunia dan tempat kembali bagi penduduknya. Jadi apabila ada orang meninggal dunia, dia pergi sebelum daripada kita. Jadi kita, Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi bagi peluang. Sunat kita atau dia ke kubur, ada ganjaran pahala yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masa kita atau orang pergi ke kubur tu, antara perkara yang disunatkan adalah kita berzikir kepada Allah. Tapi berzikir di sini dengan suara yang slow, perlahan, bukan suara yang nyaring. Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia perkataan berzikir ni masuklah bacaan Al-Quran, bacaan tasbih, takbir, baca Al-Quran, qul huwallahu ahad. Nak baca surah Baqarah dah ingat, Quran nak bawa, baca hak yang ingat, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, mulut baca. Lepas tu begitu juga kita mengambil pengajaran. Apabila ada orang mati, kita ambil pengajaran. Kita cuba fikir mana kaki bagaimana ke hak yang dia akan mayat, hak yang kita pergi atas kubur tu, dia berada dalam kehidupan yang lain, dalam alam yang lain. Baik, jadi kita fikir benda hak yang dia akan lalui kaki, benda hak yang dia nak jawab. Sebenarnya bukan, sebenarnya dia jelas dah, dia berhadapan dengan perkara yang Allah Ta'ala telah takdirkan, telah tetapkan untuk dia. Cuma benda hak yang perlu kita kena buat untuk meningkatkan amalan kita, untuk menambahkan iman kita ketika kita menghantar jenazah tu ke kubur. Baik, sebab di sana ada orang setiap hari dia tengok orang mati, tapi hati keras itu. Setiap hari dia tengok orang mati, dia tidak mengambil pengajaran. Tidak mikir suatu hari nanti dia gitu juga. Tidak mikir bagaimanakah amalan hak yang dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, seterusnya kata dia, jangan sesekali berbicara yang tidak bermanfaat. Belang-belang atau jenazah kubur saat itu duk bincang bab projek lagi. Duk bincang. Okey, tu benda hak yang tidak bermanfaat sebenarnya. Jadi nanti dulu. Dia setiap tempat ada benda hak yang patut kita buat, ada hak yang kita tidak patut buat. Jadi kalau tempat hak yang sepatutnya hatimu saat itu hidup, tapi kalau dah hidup bermakna hatimu bermasalah. Jadi waktu lain sok mudah duk cakap hal dunia, tiba-tiba pergi atau ke kubur duk cakap bab dunia juga. Jadi bermakna benda yang kita boleh faham di situ, hati bermasalah. Hati tidak sedikit pun terbuka untuk melihat kepada akhirat, sehingga kan dalam saat yang sepatutnya ingat akhirat pun dah ingat akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita pergi ziarah kubur sebab apa? Fa innaha tudzakkirul akhirah. Kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dulu memang aku larang kamu ziarah kubur pada peringkat awal, tapi sekarang ni ziarahlah kubur, hendaklah kamu menziarahi kubur kerana dia mengingati akhirat. Tempat yang sepatutnya kita ingat akhirat, tiba-tiba
kita tidak ingat akhirat, maka bermakna hati kita bermasalah. Baik, di dalam masjid adalah tempat kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala di masjid. Jadi sebab itulah dilarang kita berniaga sesama manusia di dalam masjid. Sebab tak kena dengan tempat. Orang jual dalam masjid dilarang. Orang jual dalam masjid dilarang oleh agama. Baik, cuma ada juga sebahagian daripada penceramah ambil kesempatan. Jadi ngeping barang di dalam masjid sebelum macam. Hak tu sebenarnya benda yang tak comel sebenarnya, benda yang tak comel. Sebahagian daripada orang pergi Mekah ambil gambar depan Kaabah, rupa-rupanya nak ngeping barangan nega dia. Hak tu benda yang bermasalah sebenarnya. Baik, jadi tempat hak yang tidak yang sepatutnya kita ingat akhirat tapi kita tak benda lain, maka bermakna hati kita bermasalah. Baik, tengok dia kata ni, jangan sekali-kali berbicara perkara yang tidak bermanfaat. Kerana saat itu adalah saat berfikir. Kalau saat hak yang kita patut berfikir, kita tidak berfikir lagi, dah bila kita nak berfikir? Dan berzikir yang tidak boleh ada kelalaian, main-main dan menyibukkan diri dengan cakap kosong. Juga kerana berbicara yang tidak bermanfaat dilarang pada setiap keadaan. Benda yang tidak bermanfaat sebenarnya tak comel. Kita cakap benda yang tidak bermanfaat. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada banyak hak yang mu duk bicara saat itu. Tak ada kebaikan pada benda hak yang mu berbicara, melainkan man amara bi sadaqatin, orang hak yang suruh untuk bersedekah, au ma'ruf, orang hak yang suruh kepada kebaikan, au islahin bainan nas, ataupun dia suruh ataupun dia bercakap untuk mendamaikan manusia yang berbalah, barulah ada kebaikan. Baik, jadi tempat yang sepatutnya dia kena guna untuk akhirat tapi dia tidak guna untuk akhirat, maka tak comel sebenarnya. Katanya terlebih lagi dalam keadaan seperti ini. Perlu diketahui bahawa yang paling benar. Okey, habis itu. Ni Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala cuba menjelaskan kepada kita hukum. Hukum yang bagi orang yang berzikir ketika nak pergi bawa orang ke kubur saat itu, meninggikan suara berzikir Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah hukum? Imam Nawawi nak bincang. Tempat kita tak ada orang buat lagu ni. Tapi setengah negara ada. Jangan sekali-kali kita membuka ruang untuk buat benda tu. Kadang-kadang ada sebahagian daripada ustaz-ustaz muda kita, dia belajar di suatu tempat, tak kira lah di mana pun, adat di tempat tersebut, oh adat situ gini rupanya, dia pun cuba buat balik di kampung tanpa melihat bagaimanakah hukum hak yang sebenarnya. Kadang-kadang ulama' di tempat tersebut membiarkan perkara itu berlaku bukan kerana benda itu ditutup, bukan, tapi kerana melihat kepada kalau dilarang mungkin akan berlaku kemudaratan yang lebih besar. Apabila bertembung dua kemudaratan, maka kita kena menolak kemudaratan yang lebih besar. Jadi bukanlah ulama' pada tempat tersebut membiarkan perkara itu berlaku kerana benda itu dituntut, benda itu disunat, bukan. Tetapi kadang-kadang untuk mengelak daripada berlaku kemungkaran yang lebih besar. Dia dalam hal kita nak mencegah kemungkaran, mesti kita kena tengok, jangan apabila kita cegah kemungkaran akan berlaku kemungkaran yang lebih besar. Apabila bertembung dua kemudaratan, maka kita kena tolak kemudaratan yang lebih besar. Kadang-kadang begitu. Maka dia pun import benda tu buat balik kampung. Asal kampung tak ada, ni bermasalah. Jadi tidak boleh kita membuka ruang yang mana tempat kita tak ada benda ni, tempat lain ada, sedangkan benda itu tidak comel, dan ulama' di tempat tersebut membiarkan sebab ada sebab-sebab tertentu, tiba-tiba kita nak balik ke kampung. Itu jangan. Itu tak comel. Itu kita kena faham. Baik, perlu diketahui. Kata siapa? Kata Imam Nawawi, bahawa yang paling benar ni pandangan hak yang betul dan dilakukan oleh ulama' salaf. Pandangan hak yang betul dan pandangan ini dilakukan oleh ulama' salaf, ulama' dulu ketika menghantar jenazah adalah diam. Maksud dia tidak bising bangun. Kadang-kadang orang kita bising bangun, wawa hak sakit hati lagi, hak duduk atas kita duduk dalam kubur, kita hak turun dalam kubur, nak betul kubur hak atas, no kata sikit,
Hak duk atas. Hak duk atas. Silau sikit. Allah. Bak kiblat sikit-sikit tak ada masalah. Tu jadi masalah nak betul sungguh. Pakai kapal. Tarik tali nak betul sungguh. Hak duk atas. Bersimbang kali. Kau selu-selu dah jadi orang tua dah orang tua. Allah Rabbi. Jadi hak duk atas bersimbang kali duk kubur. Benda tu sebenarnya tidak comel sebenarnya. Baik. Perlu diketahui bahawa cuma kita apabila orang buat nak comel lagu tu, kita nak lawan nak comel, kau balah. Kau nak comel. Benda tu memang nak comel dia buat. Tapi kalau kita nak lawan, main darah muda duduk bawah tu contoh. Lawan turun dari jadi kau tu. Sebab itulah benda hak yang dok comel, kalau kita larang akan bertambah dok comel, biarkan. Cuba kita tengok, bercakap ketika khatib sedang berkhutbah adalah benda yang dilarang. Tetapi kalau kita suruh orang diam daripada bercakap juga dilarang. Sebab dia cakap seorang. Jadi bila kita suruh suara tinggi, mu suruh aku suruh, kayak gini riuh dalam masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ni, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhutub ansit, idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhutub faqad laghawt." Kalau mu kata kepada temanmu ketika tok khatib sedang berkhutbah, diam, maka larang. Sedangkan perkataan dia saat itu duk cakap teka khatib sedang berkhutbah, benda yang dilarang. Kenapa kita dilarang suruh dia diam? Sebab untuk mengelak daripada berlaku benda yang lebih besar lagi. Okey, sama juga tadi. Jadi kita duduk bawah tu. Dah hak rakyat tu kerak dah. Kerak dah lah. Jadi kita duduk bawah, duduk atas tu, wah. Sikit lagi, kaki buat gitu sikit. Dia ikut darah muda kita kok. Atas kubur. Cakap banyak turun diri ya mu. Cakap banyak turun diri kan, mu turun mu tak nak naik kan. Kalau ikut darah muda. Tapi tak boleh buat lagu tu. Sebab apa? Sebab akan berlaku kemudaratan yang lebih besar. Jadi riuh, mesti bangun. Hak yang sepatutnya kita kubur saat itu, kita berfikir tentang kematian, berfikir bagaimana untuk kita meningkatkan amalan kita, berfikir bahawasanya kita juga akan sampai sini, kita akan bertemu dengan Allah SWT. Tempat hak yang kita tanam kawan kita ni, suatu hari nanti orang letak kita situ pula. Tu tempat untuk kita berfikir. Mai duduk ikut nganging nak marah tu kok, pakai hilang belaka dah benda-benda hak yang kita cerita tadi. Baik. Perlu diketahui bahawa yang paling benar dilakukan oleh ulama salaf ketika menghantar jenazah adalah diam. Tidak ada kata-kata yang keluar daripada mulut sedikit pun, walaupun itu adalah bacaan Al-Quran. Baca Quran pun tak terbit. Siapa? Salaf. Jadi ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Kalau baca zikir, slow-slow je. Zikir dan sebagainya. Jadi walaupun itu adalah bacaan Al-Quran, zikir dan sebagainya. Hikmah yang terkandung di sebalik itu sangat jelaslah. Sebab mereka diam, sebab waktu untuk kita berfikir. Jadi apabila hak ni bunyi, jadi terganggu untuk kita berfikir. Iaitu fikiran menjadi lebih tenang dan fokus berkaitan dengan jenazah. Inilah yang dituntut dalam keadaan tersebut, dan inilah yang benar. Oleh kerana itu, jangan pernah tertipu oleh ramai orang yang menyalahinya. Jangan tertipu dengan ramai orang yang menyalahinya. Mesti bangor sekali ketika menghantar jenazah ke kubur. Abu Ali Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu mengatakan, ikutlah jalan hidayah, kerana kurangnya orang yang melakukan tidak akan membawa mudarat bagimu. Jangan sekali-kali mengikut jalan-jalan kesesatan, dan jangan pernah tertipu oleh ramainya orang yang celaka. Tengok kata Fudail bin Iyad, dia suruh kita ikut jalan kebenaran. Orang tak ramai, sikit pun tidak memberi mudarat kepada kita. Jalan kesesatan, walaupun orang ramai, dia sebenarnya bukanlah bermanfaat, bukanlah kebaikan untuk kita. Baik. Jadi sekarang ni kita jangan tengok kepada ramai dengan sikit orang. Bukan. Tapi kita kena tengok benda. Kita kena tengok mana hak yang betul. Kalau benda tu benda betul, walaupun orang tak buat, kita buat. Kalau tu benda tu salah, walaupun orang ramai buat, kita kena tinggalkan. Tapi ni kira orang awam. Cuma dalam menilai, apabila berlaku perbezaan pandangan, maka dalam menilai mana hak yang lebih betul, kita duduk dalam kumpulan yang ramai. Hak ni ulama. Jadi kalau sekiranya hak ni kata A, hak ni kata B, berselisih, maka kita orang awam, kita nak bersama dengan golongan mana?
kita tengok di manakah golongan hak ramai ulama. Maksudnya ulama hak yang sebenar ulama lah, bukan ulama dakwaan. Di zaman kita ni ramai yang dinamakan sebagai ulama, pada hakikatnya bukan ulama. Ambo orang panggil orang alim, ambo sebenarnya bukan orang alim. Ulama-ulama sungguh ni orang hak yang pandai sungguh, orang hak yang mampu memahami Al-Quran dan hadis, mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Itu sebenarnya ulama. Baik, cuma kalau dalam bahasa istilah bahasa Arab dia panggil ulama kita ni ulama majazi, dia bukan ulama hakiki. Ulama hakiki jauh jejak kaki kita kalau ulama hakiki. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, kami telah meriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi apa yang mendukung pendapat saya di atas. Jadi Syekh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata tak bolehlah berbising dengan bacaan zikir dan Al-Quran ketika kita hantar jenazah ke kubur, sehingga pun sampai ke kubur pun tidak bagi juga melakukan perkara tersebut. Kami telah meriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi apa yang mendukung pendapat saya di atas, sedangkan yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh daripada membaca Al-Quran bagi jenazah di Damaskus atau zikir lain dengan berlebihan dan keluar daripada konteksnya, maka hukumnya adalah haram menurut kesepakatan semua ulama. Saya telah jelaskan dalam kitab Adabul Qurra secara terperinci perihal keburukan, keharaman dan kefasikan orang yang mampu melarangnya namun tidak dia lakukan. Hanya Allah Ta'ala tempat memohon pertolongan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi adalah dikatakan dia hak yang sebenarnya dia nak cerita adab hak yang dak comel berlaku di kota Damaskus. Jadi hak yang sebelum ni kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, pandangan hak yang betulnya, hak yang dipegang oleh ulama salafus salih dulu adalah kita kena diam ketika kita bersama dengan jenazah untuk hantar ke kubur. Tidak boleh kita angkat suara bacaan Al-Quran, zikir dan selain daripada perkara tersebut. Baik, hikmahnya jelas. Baik, lepas daripada itu Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala kata, hak yang aku sebut ni hak yang betul. Mu jangan tertipu dengan banyak orang hak yang menyalahi apa hak yang aku sebut saat ni. Kerana benda hak yang ramai orang buat tak semesti betul. Lepas tu dia pun datangkan perkataan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad kata mu mesti berada pada jalan-jalan petunjuk dan sedikit pun tidak memberi mudarat kepadamu walaupun sedikit orang yang melalui jalanan petunjuk. Jangan sekali-kali mu menjalani jalan kesesatan dan jangan tertipu dengan banyak orang yang binasa, orang yang melalui jalan kesesatan. Dan apa hak yang aku sebut, kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya dikuat dan disokong oleh satu hadis yang diriwayat oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunan beliau. Lepas tu dia pun nak cerita apa hak yang dilakukan oleh golongan-golongan jahil, iaitu membaca Al-Quran bersama jenazah di kota Damaskus dan di tempat-tempat yang lain, membaca Al-Quran secara tamtid. Tamtid ni meninggikan suara, lepas tu memanjangkan bacaan. Memanjang, ia bukan baca laju. Baca kan, kalau kita baca dengan cara lambat ni ia jadi sayu. Betul tak gitu kan? Baca dengan lambat ia jadi sayu. Dibaca dengan tamtid, memanjangkan bacaan. Baik, dia baca dengan tamtid, ada perbincangan dalam bab tajwid dan bab tajwid ada perbincangan dia. Kita tak mau bincang lah bab tu. Dan kata Imam Nawawi, perbuatan tersebut meninggikan suara, baca dengan tamtid, maka mengeluarkan perkataan daripada tempat yang sepatutnya. Baik, itu adalah haram dengan kesepakatan ulama. Dan aku telah menjelaskan buruknya perkara ini dan beratnya pengharamannya dan fasik mereka yang mampu untuk mengengkar perkara ini tapi dia tidak mengengkar. Aku menyatakan perkara ini dalam kitab Adabul Qurra, dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dalam bab Adabul Qurra, Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyebut perkara ini. Baik, jadi Imam Nawawi menyaksi benda yang berlaku di zaman dia, yang mana apabila orang hantar jenazah kubur,
maka sebahagian daripada orang awam di tempat dia meninggikan suara dengan bacaan Al-Quran, lepas tu berzikir dengan suara yang kuat, dan perkara tersebut tidak dipersetujui oleh Imam Nawawi, dan Imam Nawawi mencegah perkara itu. Imam Nawawi mengingkari perkara tersebut sehingga Imam Nawawi meletakkan hukumnya dalam kitab beliau. Baik. Sedangkan kota Damaskus adalah tempat yang ulama besar saja duduk situ. Tempat orang-orang ni saja, tapi tempat orang alim ramai juga orang yang jahil. Bukan semua orang awam mengambil manfaat daripada orang alim. Kita jangan tempat orang alim saja situ. Tempat orang alim saja. Jadi orang situ alim belaka. Tak. Tempat orang alim pun ramai juga orang yang jahil. Ramai mana orang yang tidak belajar. Macam kita buat contohlah di tempat kita. Masjid. Ada setengah masjid di tempat kita siang malam ada majlis ilmu. Tapi kadang-kadang orang yang sekitar masjid tetap usah kata tak hadir, semayang pun tidak. Padahal sepatutnya hak yang duduk sekitar masjid, sepatutnya hak yang penuh kena mari masjid awal, kena jaga masjid, kena memakmurkan masjid, jaga semayang. Tapi masih lagi ada hak yang duduk di sekitar masjid tidak sembahyang, apatah lagi nak dengar. Baik, begitulah keadaan di kota Damsyik. Dimashq, ibu negeri negara Syria, adalah negara yang para alim ulama besar saja duduk situ. Kalau kita baca sejarah, antara ramai ulama besar duduk situ. Sebagai contoh di zaman ni sebelum Imam Nawawi, antara ulama besar adalah Imam Ibn Salah, Imam Nawawi. Lepas daripada Imam Nawawi, Imam Taqiyuddin As-Subki, Imam Tajuddin As-Subki, Imam Syamsuddin Az-Zahabi, lepas tu Syekh Ibn Taymiyah, Syekh Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, Imam Ibn Kathir, Al-Hafiz Al-Mizi. Itu lebih kurang. Ni ulama-ulama besar saja. Ulama-ulama besar saja yang kita cerita tadi. Semuanya daripada kota Damaskus. Seterusnya kata dia lagi, jadi hak ni yang berkata di tempat kita alhamdulillah apabila mati tak ada orang duduk la ilaha illallah bawa pergi jenazah ke kubur. Jadi kalau sekiranya ada, kita kena tutup ruang, sebab benda tu adalah benda hak yang tidak comel, hak yang tidak dilakukan oleh generasi salaf dahulu, dan generasi salaf melarang perkara tersebut. Abdullah bin Umar, ada riwayat daripada beliau, Abdullah bin Umar, tak silap ingatlah, ada riwayat daripada beliau yang mana ketika ada orang kata dengar masa atas jenazah kubur saat itu, ada orang mengangkat suara yang tinggi. Pakat istighfar belaka, pakat minta ampun belaka untuk si mati ni. Dia kata mana? Dilarang melakukan perkara tersebut, meninggikan suara. Cuma macam yang kita kata tadi lah, ada sebahagian daripada tempat-tempat yang dilakukan oleh masyarakat, ulama ada, ulama-ulama besar kadang-kadang sebahagian daripada negara Arab, yang kita kena faham hukum asal adalah tidak dibolehkan, dan ulama-ulama membiarkan kerana melihat kepada beberapa sudut. Sudut yang pertama, mungkin apabila dia cegah akan berlaku kemungkaran yang lebih besar. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, mungkin mereka melihat orang kampung tu kalau dok cakap dengan benda yang baik, cakap benda dok pakar. Jadi masa proses dia atau jenazah kubur saat itu dok cakap bak ngaruk, bak dosa, bak ngupak apa semua sekali. Maka untuk mencegah daripada mereka bercakap benda-benda hak yang tak pakai lagu tu, maka ditukar benda hak yang tak nak comel juga, tapi molek sikit daripada hak tadi. Maksudnya dia tengok nak tolak mudarat yang lebih besar, maka guna mudarat yang kecil, macam hak yang kita cerita tadi. Baik, zikir ketika melihat iringan penghantar jenazah disunatkan untuk mengucap subhanal hayyil ladzi la yamut. Jadi kalau kita tengok orang mati, kita baca subhanal hayyil ladzi la yamut. Maksudnya kita ingat kepada Allah. Dia orang mati, Allah Ta'ala Tuhan yang maha hidup, maha suci, zat yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Al-Qadhi Imam Abul Mahasin Ar-Ruyani, daripada teman rapat kami, bukan teman rapat ni kawan dia, bukan. Imam Ar-Ruyani adalah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam kitabnya Al-Bahr, nama dia Bahrul Madhab, Imam Ar-Ruyani ada satu kitab yang nama kitab dia adalah Bahrul Madhab, yang mana kitab dia ini adalah kitab yang membincangkan tentang fiqh mazhab Imam Syafi'i.
Imam Ar-Ruyani dia wafat pada tahun 502 Hijrah. Nama kitab dia Bahrul Madhab fi Furu'il Madhab Syafi'i. Ni seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i ni. Dia katakan disunatkan untuk berdoa dan mengucapkan la ilaha illallahul hayyul ladzi la yamut. Artinya tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Disunatkan untuk mendoakan kebaikan bagi jenazah dan memujinya apabila termasuk orang yang layak dipuji, selama mana tidak berlebih-lebihan. Okey, antara benda yang disunatkan adalah kita mendoa kebaikan bagi jenazah. Baik, orang yang mati ni kita doa kebaikan. Dah dia mati dah. Tu cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam At-Tahawi dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah apabila ada orang yang pendosa mati, benda yang dia buat, dia berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Taala bagi keampunan. Orang baik meninggal dunia, dia mengharapkan syurga orang tersebut, tapi dia tidak memutuskan syurga, kerana keputusan syurga atau neraka adalah keputusan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mampu untuk memutuskan perkara tersebut. Baik, jadi kita doa kebaikan dan kita puji jenazah apabila termasuk orang yang layak dipuji. Oh, dia orang baik. Sebut begitu, orang baik kaki masjid dengar semua. Dia orang yang waing ngaji kelek kitab semua. Okey, kita sebut benda lagu tu. Keburukan tak sebut. Tapi selama tidak berlebih. Jangan melampau benda hak tak buat pun. Dia kata juga dia tu kalau malang sembahyang malang sampai kena tidur malang. Kalau kawan ni dak-dak pun tu tak boleh. Lepas tu melampau atau jangan reka gitu. Jadi kita puji orang yang layak untuk puji. Baik. Tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan puji berlebih-lebihan. Baik. Puji orang yang meninggal dunia bagus. Di sana ada hadis ketika ada dibawa satu jenazah melalui depan Rasulullah, maka sahabat pakat sebut kebaikan untuk jenazah tersebut. Pakat sebut kebaikan. Kata Rasul wajibat. Rasul kata wajib. Baik. Tiba-tiba mari pula jenazah yang kedua, dia sebut keburukan. Jenazah gini masih hidup orang. Kata Rasul wajibat. Maka sahabat tanya, hak yang pertama ketika kami sebut kebaikan jenazah pun kata wajibat, hak yang kedua juga kata wajibat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak yang pertama apabila mu sebut kebaikan maka wajib dia syurga. Hak yang kedua mu sebut kejahatan maka wajib dia neraka. Mu adalah saksi-saksi Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia. Baik. Jadi apabila ada kebaikan kita sebut kebaikan dia. Sebab sahabat sebut kebaikan dan Rasulullah kata mu adalah saksi-saksi Allah di atas dunia. Baik. Zikir ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Al-Baihaqi dan selainnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila meletakkan jenazah dalam kubur, baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan. Jadi Rasulullah letak jenazah dalam kubur, Rasul ucapkan ni bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat ni. Kita ingat mungkin suatu hari nanti kita kena masuk juga dalam kubur untuk menurunkan jenazah dalam kubur. Mungkin orang yang dekat dengan kita, mungkin isteri kita, mungkin anak kita, mungkin mak kita, mungkin ayah kita. Jadi masa kita turun dalam kubur tu ada bacaan hak yang sunat kita baca ni. Dan sebenarnya hak yang sebaik-baik, hak yang turun jenazah dalam kubur saat itu ada keluarga yang terdekat tu, hak yang sebaik-baiknya. Hak yang sebaik-baiknya lagu tu lah. Ni orang ngisak aja hak turun. Dak akan berayak setengah tepat gitu. Baik. Dah kita kata kita dah tahu penghujung kita bagaimana, penghujung dia bagaimana, walaupun dia mengisap kita mengharapkan kebaikan belaka, cuma kita tengok pada zahir. Jadi ada setengah-setengah kampung tu hak gali kubur pun orang ngisap, kita tak ada masalah. Waktu jenazah dalam kubur pun pakai luar pendek pun ada. Jadi benda tu sebenarnya benda hak yang tidak comel. Baik. Hamba dah tahulah ahli Jumaah ni pernah tengok ke tak? Ahli Jumaah masjid ni. Hamba royak tu benda hak yang hamba pernah tengok. Hamba cerita benda-benda hamba yang pernah tengok. Tapi negeri mana budak kabalah negeri mana? Gitu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak yang sebaik-baiknya keluarga yang terdekat, orang-orang hak yang soleh waktu jenazah kubur. Sebab dia, sebab orang-orang hak yang keluarga terdekat, perasaan kasih sayang dia terhadap jenazah saat itu kuat. Dia ingat pula kepada mati, dia ingat pula kepada akhirat, maka bermacam-macam doa dia akan baca untuk jenazah.
kan bermanfaat untuk jenazah. Sama juga orang-orang soleh, orang-orang baik hak yang buat turun ni, ada doa-doa hak yang dia baca. Kita kalau macam hak yang benda kita cerita sebelum ni kan, kita kalau tengok orang tu mati, ramai orang mayang saat ni tu orang baik-baik belaka kaki masjid, belaka kaki surau, belaka wak pergi kubur penuh orang, wak pergi kubur, wak turun kubur pun orang baik-baik. Kita kata biar kita jadi jenazah pun tak apa. Kita mengharapkan kita tak apa ganti pada tempat jenazah. Ke tak mahu gitu. Sungguh. Hamba tak tahu orang lain, hamba ayat kita. Takut orang lain pakai takut belaka mati. Jadi kita kalau tengok Allah, sukanya tengok kalau aku mati apa aku terjadi duduk pada tempat jenazah aku hati tengok. Baik. Jadi itu antara hak yang terbaik. Jadi minta orang-orang baik, orang-orang soleh turun kubur. Tapi orang soleh hak tua-tua tak payahlah. Dalam keadaan naik kubur pun dalam. Mai kawan-kawan hak umur 80, tubuh tok imam umur 86 nak turun dalam kubur, payah nak naik pula. Kaki kena gakak pula dia naik. Rasa dah. Katanya jadi baca ni bismillah wa ala sunnati rasul. Bismillah tu ingat dah. Bismillah. Jangan kita baca semua tu bismillah. Buang ar-Rahman ar-Rahim je. Maksudnya hak yang biasa bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya bismillah situ je. Lepas tu wa ala sunnati rasulillah. Dia ada riwayat wa ala millati rasulillah, wa ala sunnati rasulillah. Dia ada beberapa riwayat. Boleh baca belaka. Bismillah wa ala millati rasulillah, bismillah wa ala sunnati rasulillah. Maksud dia benda bismillah dengan nama Allah. Maksudnya aku meletakkan jenazah ni dalam kubur dengan nama Allah. Mana benda lagi? Kita meletakkan jenazah dalam kubur, kita tanang dia dengan nama Allah, bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan nama Allah aku memasukkan jenazah ni ke dalam kubur. Dengan nama Allah aku meletakkan jenazah ni dalam kubur dan mengikut agama dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Imam Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala mengikut rakangnya, dia kena tengok arak dulu. Dia kata qala Tirmizi hadithun hasan, qala Syafi'i wal ashab. Gitu baru tu. Saat ni dia kata Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Lepas tu Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i itu baru betul. Imam Syafi'i mengikut rakangnya. Kok mana pula Imam Syafi'i ikut anak murid dia? Ulama dalam dak kena lah gitu. Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i, mereka berpandangan, mereka mengatakan disunatkan mendoakan jenazah bersama dengan bacaan ini. Disunatkan kita berdoa untuk si mati bersama dengan bacaan hak yang tadi, bismillah wa ala sunnati rasul. Kita doa, lepas tu kita baca benda tu. Katanya, dan di antara doa terbaik adalah nas Imam Syafi'i. Ni apa yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani. Al-Muzani anak murid Imam Syafi'i, dia buat satu kitab yang nama dia kitab Mukhtasar Muzani, yang mana dia ambil kata-kata Imam Syafi'i, dia muatkan dalam kitab tersebut. Orang-orang yang memasukkan jenazah ke dalam kuburnya hendaklah mengucapkan, ni panjang ni, ni kena ngapa ni. Takkan nak bawa kitab ni waktu kubur. Baik. Jadi hak ni kena ngapa? Allahumma aslamahu ilaikal ashiha'u. Allahumma aslamahu ilaikal ashiha'u min ahlihi wa waladihi wa qarabatihi wa ikhwani wa faraqa man kana yuhibbu qurbahu wa kharaja min sa'ati ad-dunya wal hayati ila dhulmati al-qabri wa dhiqihi wa nazala bik wa anta khairu manzulin bih in 'aqabtahu fa bi dhanb wa in 'afawta 'anhu fa anta ahlul 'afw anta ghaniyyun 'an 'adhabihi wa huwa faqirun ila rahmatik. Allahumma ashkur hasanatahu waghfir sayyi'atahu wa a'idhu min 'adhabil qabr واجمع له برحمتك الأمن من عذابك واكفه كل هول دون الجنة. اللهم اخلفه في تركته في الغابرين وارفعه في عليين وعد عليه بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين. Artinya, ya Allah, dia diserahkan oleh orang-orang kedekut daripada keluarganya. Maksud dia orang kedekut, jadi orang hak yang kita kedekut ni sebab kita sayang kan. Kita sayang, jadi kedekut kan. Jadi orang yang sayang daripada keluarganya, daripada anak dia, kaum keluarga dia, sahabat-sahabat dia, orang ni cukup sayang kepada dia.
orang ni hak yang menyerahkan si mati ni kepadamu ya Allah. Itu maksud dia. Ya Allah, mereka ini keluarga dia, orang-orang hak yang duk sayang, orang rapat dengan dia, mereka ini hak yang menyerah kepadamu ya Allah mayat ini. Lepas tu katanya dia berpisah dengan orang yang suka berada berdekatannya. Dia berpisah dengan orang-orang hak yang suka untuk bini dia, suka dekat dengan dia, anak-anak dia, keluarga dia, kawan-kawan dia. Baik. Katanya dia keluar daripada luasnya dunia. Dan kehidupan luasnya dunia, lepas tu dia keluar daripada kehidupan kepada menuju gelap dan sempitnya kubur. Atas dunia luas dia hidup gimana pun boleh. Lepas tu sekali ni dia menuju kepada kegelapan kubur, sempit duduk dalam tu, tak ada gimana dah lah. Tak ada gimana dah. Baik, cuba kita renung makna kepada doa ni. Sebab sampai suatu hari kita yang melalui benda ni, kita yang melalui, dia datang kepadamu sebagai tetamu. Baik, sedangkan engkau adalah sebaik-baik tuan rumah. Apa yang dituntut dalam agama kita adalah kita berbuat baik kepada tamu. Dan Rasul Allah Ta'ala adalah sebaik-baik yang melayani tetamu. Jika engkau menghukumnya, maka engkau menghukumnya kerana dosa. Allah Ta'ala tidak menzalimi hamba dia. Allah Ta'ala menyeksa hamba dia kerana dosa yang dilakukan hamba dia. Kalau mengseksa dia, mengseksa kerana dosa ni ya Allah. Baik, tetapi dan apabila engkau mengampuni si mati ini, maka engkau memang maha pengampun. Ya Allah, kalau sekiranya mung maafkan dia, maka mung memang orang yang layak, orang yang patut memberi kemaafan. Engkau ya Allah yang maha kaya daripada mengazabnya, mung tidak berhajat pun sedikit mengazabkan dia. Maksudnya engkau ya Allah maha kaya ataupun tidak perlu untuk menyeksanya. Dia maksud tidak perlu di sini, dia ghali ni maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat untuk menyeksa hamba dia. Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah dia saat itu mesti kena seksa hamba dia, tak, bukan. Sementara dia perlu kepada rahmat-Mu, dia cukup mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, balaslah kebaikannya, ampunilah kesalahannya, lindungilah dia daripada seksa kubur. Dengan rahmat-Mu himpunkanlah baginya seluruh rasa aman daripada seksa-Mu, dan singkirkanlah dia daripada segala kengerian sebelum syurga. Ya Allah, gantikanlah dia pada keluarganya yang tertinggal, tinggikan darjatnya di illiyin, dan berikan kelebihan rahmat-Mu kepadanya. Wahai Zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Okey, itu makna bagi doa saat ni. Doa selepas pengkebumian disunatkan bagi orang yang ada di atas kubur untuk menaburkan tanah ke dalam kubur tersebut 3 kali dengan 2 tangan sekaligus, diarahkan kepada jenazah. Ambil tanah kita letak. Sebab dia sunat buat gitu, supaya kita ada saham dalam mengebumikan si mati. Supaya benda kita ada saham dalam mengebumikan si mati, bukan duduk tengok saja. Baik, ambil tanah tolak, ambil tanah tok, sekurang-kurangnya 2-3 raut je, supaya kita ada saham dalam mengebumikan si mati. Mengebumikan si mati termasuk dalam fardu kifayah, dan ada ganjaran pahala yang besar. Maka untuk kita mendapat ganjaran tersebut, biar kita, sama ada kita orang hak yang gali kubur ataupun kita orang hak yang tuang sikit pun tak apa dah. Tuang sikit, tak apa dah. Okay, sekumpulan ulama daripada teman rapat kami, maksud dia sekumpulan ulama daripada teman rapat kami, maksud teman rapat kita pernah cerita dah sebelum daripada ni, iaitu yang dimaksud dengan teman rapat di sini adalah ulama-ulama yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Kata dia, sekumpulan ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan disunat pada taburan pertama untuk mengucapkan minha khalaqnakum, daripada tanah itulah kami menjadikan kamu. Lalu pada taburan kedua, wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kami akan mengembali kamu. Lalu pada taburan ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Okey, kata Imam Nawawi, kita masa kita pergi hantar orang kubur saat itu, sunat kita ambil sikit tanah, tuang dalam kubur dengan tangan pun tak apa. Sebab kita cerita dah sebab ni. Sebab supaya ada saham kita mengebumikan si mati. Okey, itu yang pertama.
Yang keduanya, sebahagian ulama. Tapi tidak berlaku kesepakatan, hanya sebahagian ulama sahaja. Dia kata masa kita tuang kali pertama tu, sunat kita baca, comel kita baca benda minha khalaqnakum. Maksud benda minha khalaqnakum, daripada tanah ni kami menciptakan kamu. Minha khalaqnakum. Lepas tu kali kedua baca benda wa fiha nu'idukum, dan di dalam tanah kami mengembalikan kamu. Yang ketiganya wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang berikutnya. Baik. Katanya lagi disunatkan juga untuk tinggal sejenak di sana, yang lamanya seperti lama waktu menyembelih kambing dan membahagikan dagingnya. Kalau kita tengok dalam hadis, dia menyebut sekadar sembelih unta dan membahagikan daging. Cuma nak tengok yang Arab, dia tulis warna. Sekejap nak tengok Arab. Baik. Dia kata jazur. Jazur ni bukan kambing. Jazur ni makna benda unta. Jadi hak yang dia terjemah kambing. Jadi hak yang sepatutnya jazur ni bukan diterjemahkan kepada kambing, tapi jazur ni diterjemahkan kepada unta. Baik. Tapi ada juga makna jazur adalah kambing. Tapi hak yang biasanya kita dengar unta. Tak apalah. Dia jazur ada makna kambing, ada makna unta. Tapi hak yang biasa kita terjemah makna unta. Katanya disunatkan juga untuk tinggal sejenak di sana, yang lamanya seperti lama waktu menyembelih kambing atau menyembelih unta dan membahagikan dagingnya. Kita kalau sembelih kambing ke sembelih unta, lapar-lapar atau bagi daging lama mana? Lama. Kalau unta mungkin lama sikit sebab besar. Kalau kambing dah lama mana? Biasanya kalau budak-budak pondok amba, kalau dia membelih kambing, lepas tu dia lapar, makan masa lapar kambing siang halus lah, sejam lebih, kadang-kadang kat 2 jam lah siang halus. Kalau siang kasar-kasar sejam itu je. Baik. Sebab kita membelih semua kambing, kita bagi banyak kambing. Ada orang nak kita membelih, ada orang nak kita membelih. Jadi kita tahulah. Jadi kalau hak yang cepat lebih kurang sejam je. Kalau hak yang nak halus-halus, jenis orang nak cerewet pula, pergi 2 jam. Jadi kita tak sejam. Jadi lepas daripada selesai duk tanang saat itu, berhenti sekejap. Maksudnya bukan balik lalu. Itu maksud sunat begitu. Tapi biasanya kita lepas daripada tanang balik lalu. Mereka tempat-tempat orang yang ada baca talqin sikit, tempat-tempat setengah-setengah orang nak baca talqin, pakai balik lalu. Mungkin ada orang yang baca talqin sikit, lambat sikit balik. Ada setengah-setengah pakai dak dah. Baik. Sebenarnya sunat tunggu sekejap di sana, yang lamanya seperti lama waktu menyembelih kambing dan membahagikan dagingnya. Lepas tu doa dia, doa untuk si mati. Lepas tu kita pun berfikir sejenak, ni tempat kita masa hidup tu seluruh dunia boleh jalan. Kau ni lah sampai situ dah pergi dah. Dah sampai situ dah pergi dah. Baik, okey, kita mikir sejenak. Lepas tu doa untuk si mati. Disunatkan untuk menyibukkan diri dengan bacaan Al-Quran, mendoakan si mayat, saling menasihati dan menceritakan kisah orang soleh. Doa si mati, lepas tu saling menasihati. Kita ni dah boleh dah, ke kawan-kawan kita ni, jadi kita kena makan mari masjid dah ni, kena dengar ni, lepas tu kena jaga sembahyang Jumaat ni. Ni sama je, orang mati ke tak mati ke, masjid 3 sah tu, 2 sah tu dah bertambah. Baik. Jadi kita pakat nasihat, lepas tu menceritakan kisah orang soleh, supaya kita dapat membangkit semangat kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, kami mengebumikan jenazah di Baqi' Al-Gharqad, perkuburan Baqi' itulah di Madinah tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Baik. Jadi apabila kami kebumikan, Rasulullah SAW mendatangi kami. Baginda duduk di sana dan kami duduk di sekeliling baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu di tangan baginda ada sebatang tokak kecil. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengarah hujung tokaknya ke tanah
dan menghunjamkannya lalu bersabda, ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah. Artinya, tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan telah ditentukan tempatnya di neraka dan tempatnya di syurga. Baik, cerita dia lagu mana? Kata Sayyidina Ali dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih bagi keduanya, ketika itu kami pada satu jenazah di perkumpulan Baqi'. Lepas tiba-tiba Rasul datang. Rasul duduk, maka kami pun duduk bersama di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk atas kubur tidak menjadi masalah, tapi jangan duduk betul-betul atas kubur. Ni mayat duduk bawah, kita duduk atas kubur, itu tak boleh. Duduk dalam kawasan kubur tak ada masalah, tapi jangan duduk kerana qada hajat, itu tak boleh, kerana kecil, kerana bengok, itu tak boleh. Baik. Jadi sebab Rasulullah pernah juga duduk di atas kubur, tapi bukan duduk atas mayat duduk bawah tu kan. Tanah orang tak buat tinggi sikit, mayat duduk. Jangan duduk atas tu. Itu tak boleh. Baik. Sebab mesti kita kena menghormati jenazah yang duduk bawah tu. Itu jangan. Okey, duduk kawasan yang tidak ada jenazah di bawah. Dibolehkan. Tapi bukan kerana untuk qada hajat. Kerana lepas daripada kita tanam jenazah, duduk sekejap, itu diboleh, tidak menjadi masalah. Masa Rasul duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu tukar kecil. Ada satu tukar kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahkan hujung tukar tu ke tanah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekan tanah. Rasulullah toreh tanah. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan telah ditulis tempat duduknya daripada neraka dan tempat duduknya daripada syurga. Baik. Rasul kata tidak ada seorang di kalangan kamu. Ini benda memberi peringatan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak lebih baik kalau kita menyandarkan diri pada ketentuan tersebut? Kalau gitu boleh tak Rasulullah? Kita tak beramal, jadi kita pakai serah kepada apa yang telah dituliskan untuk kita. Sahabat tanya lagu tu. Kang, setiap kita kan telah ditulis tempat dia daripada syurga ataupun neraka. Setiap hamba Allah telah ditulis tempat dia daripada syurga ataupun neraka. Maka sahabat kata kan, afala nattakilu ala kitabina? Boleh tak Rasulullah kalau kita hanya bersandarkan kepada apa yang dituliskan untuk kita? Kalau ditulis kita tu ahli syurga, kok mana pun ahli syurga juga. Kalau ditulis ahli neraka, kok mana-mana pun ahli neraka juga. Jadi sahabat kata, kalau gitu nak yang beramal, jadi masing-masing berpegang kepada apa yang ditulis untuk dia. Okey, cuba kita tengok benda jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Hendaklah kamu beramal. Mudah boleh nak pegang, nak bersandarkan kepada apa yang telah ditulis dan ditetapkan kepada kamu, tidak dibolehkan. Bahawa kamu kena beramal. Sebab mana kamu kena beramal? Kata Rasul, setiap beramallah kamu kerana seluruhnya, maksud dia seluruh, setiap seorang di kalangan kamu akan dimudahkan untuk ketentuannya masing-masing. Maksudnya setiap seorang di kalangan kita akan dipermudahkan melakukan amalan, dipermudahkan kepada dia melakukan amalan apa hak yang diciptakan dia untuk perkara tersebut. Kalau diciptakan ataupun ditetapkan dia menjadi ahli neraka, maka dipermudahkan kepada dia amalan ahli neraka. Kalau diciptakan dia untuk syurga, ditetapkan untuk dia, untuk ditulis dia untuk menjadi ahli syurga, maka dipermudahkan kepada dia melakukan amalan ahli syurga. Kalau kita tengok, kita buat contohlah paling mudah. Syaitan ni dia ada sekeliling kita. Syaitan dia sentiasa menggoda anak Adam. Dah kita duk mengajar, orang duk mengajar siang malam. Syaitan sedengar tak? Berapa syaitan nak dengar? Syaitan dengar. Bukan syaitan nak dengar, syaitan dengar benda yang kita kabur. Tapi dia tetap menggoda anak Adam. Dan syaitan tahu tak tempat dia adalah neraka? Tahu. Dan apa? Tetap tidak ikut. Sebab apa? Sebab dia telah ditulis untuk neraka. Maka dipermudahkan kepada dia amalan ahli neraka, dan tidak ada pun terbuka dalam hati dia untuk melakukan amalan ahli syurga. Dajjal, adakah dia tidak tahu tentang syurga neraka? Dia tahu. Ketika Tamim Ad-Dari
Antara sahabat Rasulullah yang pernah bertemu dengan Dajjal adalah nama dia Tamim Ad-Dari. Yang mana Tamim Ad-Dari berlayar. Tamim Ad-Dari asal daripada negara Syam. Dia bukan orang Madinah, bukan orang Mekah, daripada negara Syam, daripada Palestin. Dia orang orang negara Syam lah. Palestin termasuk dalam negara Syam. Masa tu dia atas sebuah kapal bersama dengan teman-teman dia, tiba-tiba kena ombak besar. Lepas tu tak tahu mana ombak bawa dia, akhirnya berhenti di satu pulau, berjumpa dengan seekor binatang yang dikenali sebagai jassasah, penuh dengan bulu. Binatang tu bawa dia pergi jumpa dengan seorang. Dia kata, orang ni lama dah duk tunggu mu, nak tanya beberapa soalan. Biasa dengar tak hadis ni? Biasa dengar kan hadis ni kan? Baik, hadis ni adalah hadis yang menceritakan tentang peristiwa akhir zaman. Lepas tu jumpa dalam gua tersebut dengan Dajjal. Dajjal tanya beberapa perkara. Sungai sekian, benda tasik sekian bagaimana, tempat sekian bagaimana, ditanya selesai. Jadi bermakna Dajjal tahu benda tersebut. Dajjal tahu tentang Allah, Dajjal tahu. Tetapi kenapa dia tetap tidak beriman? Sedangkan dia tahu kerana telah ditulis tempat dia daripada neraka. Maka bila telah ditulis tempat dia daripada neraka, maka pintu hati dia tertutup untuk menerima kebenaran. Baik, jadi Rasul suruh dia, kita beramal. Setiap seorang akan dipermudahkan melakukan amalan yang dia diciptakan untuknya. Kalau dia adalah ahli syurga, maka dipermudahkan dia melakukan amalan ahli syurga. Kalau dia adalah ahli neraka, maka dipermudahkan kepada dia melakukan amalan ahli neraka. Sebab itulah Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala disebut dalam kitab Hikam. Dia kata lagu mana? Idza aradta an ta'rifa qadraka 'inda Allah fanzur fi madza yuqimuk. Kalau mu nak tahu bagaimana kedudukanmu di sisi Allah, mu kena tengok di manakah Allah Taala letakmu. Allah Taala letakmu pada tempat yang baik, maka bermakna mu di sisi Allah adalah orang yang baik. Itu adalah tanda. Tapi kena ingat, selagi tapi kita jangan kita rasa selamat dengan kebaikan yang kita buat, sebab kita tidak tahu penghujung kita. Walaupun kita buat kebaikan yang banyak sekalipun, jangan rasa aman daripada perancangan Allah Subhanahu wa taala. Begini yang perlu kita kena pegang. Kita kena buat benda yang baik. Dan kita boleh tengok alamat orang baik adalah dia melakukan kebaikan. Itu adalah alamat orang baik. Alamat orang tidak baik, dia melakukan kejahatan. Tetapi orang yang melakukan kebaikan, jangan sekali-kali dia rasa aman daripada perancangan Allah. Sebab di sana ada hadis kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan dilihat kepada penghujung. Kita tidak tahu bagaimana penghujung kita. Maka kita kena rasa bimbang. Masa kena letak perasaan bimbang, jangan rasa selamat. Oh, jangan duduk mikir seorang. Sebelum daripada tidur tu muhasabah. Oh, muhasabah bab sembahyang, alhamdulillah. Sembahyang fardu 5 waktu. Jumaah pula. Rawatib, hai, Zuhur 4, Puasa 4. Dengar, alhamdulillah. Ngaji Quran ada. Sembahyang taubat ada. Ni sedekah ada belaka. Ada syurga dah aku ni. Jangan. Jangan. Waktu dia kita rasa aman daripada perancangan Allah. Yang kedua, antara tanda orang yang tidak baik adalah dia dipermudahkan kepada dia melakukan amalan yang tidak baik. Tetapi kita jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang tidak baik mungkin penghujungnya adalah baik. Kita tidak tahu. Jadi orang yang melakukan kejahatan banyak mana sekali pun, jangan sekali-kali dia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang baik lagu mana pun dia, jangan sekali-kali dia aman daripada perancangan Allah Subhanahu wa taala. Kita apa yang diajar oleh ulama-ulama kita adalah kita mesti kena berada di antara rasa aman, rasa selamat dengan rasa putus asa daripada rahmat Allah. Jangan rasa selamat dan jangan rasa putus asa. Kita berada di tengah-tengah, di antara rasa selamat dan rasa putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya sampai kepada akhir hadis. Hadis ni panjang lagi lah. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, dia berkata, apabila kamu mengebumikan aku. Ini Amr bin Al-As dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, dia pernah pesan
kepada keluarga dia. Dia kata mana? Apabila mu mengebumikan aku, lepas tu maka tinggallah sejenak di sekitar kuburku, jangan balik, lalu tunggu sekejap. Sekadar mana? Sekadar seperti lamanya waktu menyembelih kambing dan membahagikan dagingnya. Tadi kita cerita dah, perkataan jazur ada makna unta dan ada makna kambing. Jadi sekadar melih kambing, lepas tu lapar, siar, bagi. Kadar mana? Kadar tu lah, mungkin kena tunggu aku sekejap selepas daripada mengebumikan aku. Baik, sampai aku menjadi tenang dengan kamu, supaya aku rasa tentera ada orang sekeliling aku ni, dan aku dapat merencanakan apa yang aku akan jawab untuk utusan-utusan Tuhanku. Aku buat persediaan untuk menjawab utusan-utusan Tuhanku. Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dia di antara sahabat yang ada sejarah yang cukup unik. Sebab dia ada 3 fasal. Dia ada 3 fasal dalam kehidupan dia. Ini disebut dalam hadis yang lain. Siapa? Amr bin Al-As. Fasal yang pertama adalah fasal dia kafir, dia menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa dia nak mati, dia nangis. Orang tua nangis sungguh. Jadi keluarga dia cakap nak pujuk dah, nangis. Dah apa nangis? Anak dia sahabat besar, orang alim, Abdullah bin Amr bin Al-As. Anak dia orang alim, ulama besar. Baik. Pakak pujuk dia, apa nangis? Dia kata aku nangis ni sebab aku ni ada 3 fasal dalam kehidupanku. Fasal yang pertama, fasal aku kafir dulu. Aku menentang Rasulullah. Kalau aku mati masa tu neraka terus dah. Itu. Fasal yang kedua, aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama dengan Rasul, berjuang, berjihad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku mati masa tu, aku rasa mengharapkan syurga tu lebih tinggi lah, sebab bersama dengan Rasulullah. Fasal yang ketiga adalah fasal pemerintahan. Aku terlibat dengan politik. Fasal yang ketiga, sebab dia dilantik menjadi gubernur di negara Mesir. Jadi apabila aku jadi pemimpin, maklumlah orang bawah aku ramai mana. Sebab aku nangis sebab dia, sebab aku menjadi pemimpin ni. Fasal yang ketiga ni, sebab tu dia nangis. Baik, dan hadis-hadis lagu ni patut didedahkan kepada orang-orang yang terlibat dengan politik, supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Al-Baihaqi. Kita rasa sini dulu untuk pertemuan kita pada malam ni. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.